Harapkan Ramadan. Betapa ramai orang yang berdoa disampaikan ke dalam bulan Ramadan, tetapi akhirnya umurnya tidak sampai. Tetapi kita yang masih ada, jangan kita persiakan walau satu saat, walau satu inci. Muslimin muslimat rahimahumullah, malam 27 ini kan ada satu peristiwa yang cukup menarik, iaitulah kita sebut sebagai juzuk yang ke-27 lah kan, bagi siapa yang tadarus, yang tadabbur Al-Quran. Dalam juzuk yang ke-30, juzuk yang ke-27, ada lebih kurang 7 surah, yang mana 4 adalah Makkiyah, manakala berbaki 3 ialah Madaniyah. Iaitulah surah Az-Zari'at, surah At-Tur, surah An-Najm, surah Al-Qamar. Ini surah Makkiyah. Kemudian yang 3 lagi surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Hadid. Ini surah Al-Madaniyah. Masya Allah, Maha Suci Allah Ta'ala menjadikan juzuk ke-27 ini satu peristiwa yang cukup besar untuk kita hayati. Umpamanya dalam surah Az-Zari'at menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Yaqub. Surah At-Tur menceritakan tentang gunung Tursina, iaitulah ketika mana Musa AS menerima kitab Taurat daripada Allah SWT. Surah An-Najm memaparkan peristiwa Isra' Mi'raj. Surah Al-Qamar menceritakan tentang Nabi SAW menunjukkan mukjizat membelah bulan yang mulia. Dan surah Ar-Rahman 31 kali Allah Ta'ala ulang-ulang yang disebut sebagai tikrar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. 31 kali Allah Ta'ala ulang-ulang ini sebagai tanda ini adalah besarnya nikmat Allah Ta'ala yang kurniakan pada kita semua. Manakala dalam surah Al-Waqi'ah, satu surah yang satu-satu ataupun salah satu nama daripada nama hari-hari kiamat. Sebab itulah pada malam ini kita ambil pengajaran dalam surah Al-Waqi'ah. Kita ambil salah satu ataupun tengoklah 3 ayat ke, yang mana Allah Ta'ala menceritakan, disebut oleh Allah SWT, khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Baik, Allah Ta'ala menceritakan tentang hari kiamat, dan ketika mana gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Macam mana gunung ni hancur? Allah Ta'ala sambung pada ayat yang ke-6, lalulah seperti gunung-gunung ini hancur seumpama debu-debu yang berterbangan. Lalu Allah Ta'ala terus ceritakan di hari kiamat nanti ada 3 golongan. Tuan-tuan dengar molek, ada 3 golongan yang akan jadi pada hari kiamat, Yaumul Mahsyar. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, iaitulah yang pertama golongan yang mana yang disebut sebagai bahagialah golongan puak-puak ataupun golongan-golongan kanan. Tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala sambung lagi, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, dan rugilah dan betapa seksalah golongan yang daripada pihak sebelah kiri. Lalu Allah Ta'ala sebut ada pula golongan yang ketiga, fa ashabul, apa dia tuan-tuan? Iaitulah Allah Ta'ala sebut wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun, beruntunglah orang-orang yang telah terdahulu daripada kamu. Tuan-tuan, lalu kita gambarkan kat sini apa dia tuan-tuan? Rupa-rupanya adilnya Allah Ta'ala menciptakan kita, tuan-tuan. Kan? Adilnya Allah Ta'ala ciptakan kita manusia dan juga kehidupan ini. Allah Ta'ala ciptakan syurga, Allah Ta'ala ciptakan neraka. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah yang lain, la yastawi ashabul nari wa ashabul jannah, ashabul jannatil humul faizun. Tak sama orang-orang yang masuk neraka dengan orang-orang yang masuk syurga. Orang yang masuk syurga di antara orang yang faizun, orang yang berjaya. Tuan-tuan, rupa-rupanya adil Allah Ta'ala ni ciptakan syurga dan neraka.
macam kita lah tuan-tuan kan. Mungkin di kalangan ibu ayah ni ada yang guru, saya pun guru kan. Macam mana kita ni kalau kita jadi guru tuan-tuan, kita bagi ujian pada anak murid kita, betul tak? Boleh tak kita tak beri ujian pada anak murid kita? Kita kata ni ada anak murid yang baik, ni yang lebih baik, ni yang lebih terbaik. Kita bahagi-bagikan siap-siap. Pasal kita guru, kita tahu macam mana anak murid kita. Boleh tak? Boleh. Tapi macam mana kita nak berlaku adil dengan anak murid kita yang ramai itu? Kita buat ujian tuan-tuan. Begitulah Allah SWT jadikan manusia ni. Allah jadikan ujian buat kita. Ada manusia yang lalai dunianya, lalu dia terhibur dengan keasyikan dunia sehingga dia leburlah kan. Dia larutlah dengan dunia. Ada juga manusia yang berjaya sehingga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut golongan yang ketiga, iaitulah orang yang telah mengerjakan kebaikan di dunia dan mendahului dalam mencapai balasan yang sebaik-baiknya di dunia ini. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahumullah. Lalu dalam hal ini apa yang telah kita dapat dan kita muhasabah. Tuan-tuan, saya ingat lagi pada 29 hari bulan Syaban yang lepas, kan? Lama tu kan. Ialah sebelum 1 Ramadan, khutbah kan, ni negeri Selangor ni, tajuk apa? Tajuk dia ialah tu, Ramadan ganjaran besar menunggu kita. Khutbah tu Jumaat 29 Syaban tak selana kan. Dalam khutbah itu disebut, ada hadis Nabi sebut, atakum ramadhanu syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu abwabus sama wa tughliqu abwabun nar wa sufidat syayatin wa fihi lailatin khairin min alfi syahrin ma hurima hurim faqad hurim. Nabi SAW menyebut, telah datang pada kamu wahai manusia 1 bulan dalam bulan Ramadan. Lalu bulan ini diberkati Allah, pintu langit akan terbuka seluas-luasnya, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Lalu pada saat itu ada 1 malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lain. Barang siapa yang dapat, kata Nabi, dia akan dapat. Artinya Nabi sebut tuan-tuan, tamsilannya apa tuan-tuan, Ramadan ini kalau siapa yang dapat key point ataupun turning point, dia dah selamat daripada bulan-bulan yang lain. Artinya kalau dalam bulan Ramadan dia boleh mencapai baca Al-Quran sampai khatam, bersedekah sebanyak-banyaknya, beramal dengan sebanyak-banyaknya, qiyamul lail sebanyak-banyaknya, tentulah bulan lain lebih daripada itu. Tetapi kalau Ramadan dia dah lemah, bulan lain belum tentu lagi dia boleh dapat. Tuan-tuan, ini peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu apa yang boleh kita simpulkan malam ini tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan, apalah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah yang kita sebut malam-malam terakhir dalam bulan Ramadan. Baik, apa poin yang kita nak cari? Iaitulah poin pertama, cari. Itulah poin dia. Cari Lailatul Qadar. Cari ni beza dengan menunggu. Tuan-tuan nak mencari rezeki, nak mencari nafkah, berbanding dengan tuan-tuan nak menunggu nafkah, menunggu rezeki. Tuan-tuan nak cari orang yang hilang, lain dengan tuan-tuan menunggu orang yang hilang. Jadi cari ni Nabi sebut dalam hadis, carilah di 10 akhir dalam bulan Ramadan. Artinya orang yang cari ni dia orang yang konsisten, orang yang betul-betul dia target. Malam ni malam ganjil, malam ni malam 10 yang disebut hadis yang banyak. Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala merahsiakan perkara ini? Sama seperti Allah Ta'ala rahsiakan, adakah haji kita haji yang paling mabrur? Adakah sedekah kita sedekah yang diterima Allah? Adakah taubat kita taubat yang diterima Allah? Allah Ta'ala rahsiakan, termasuklah malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak memberi bimbingan pada kita bahawa ini adalah satu surprise, satu benda yang besar yang Allah Ta'ala nak kamu cari betul-betul, dan hanya orang tertentu saja yang dapat. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Depan ada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi ceritakan tentang kebaikan Bani Israel. Nabi ceritakan kebaikan Bani Israel. Nabi ceritakan zaman Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub. Zaman-zaman itu umat dia semua umur 450 tahun. Ada yang zaman Nabi Musa 89 tahun, 90, 100 tahun. Paginya mereka berjihad fi sabilillah, malamnya mereka berqiyamul lail dan tak ada buat maksiat. Artinya alma mater mereka memang mencanak naik.
Lalu bila Nabi ceritakan macam ni, sahabat-sahabat jadi lesu. Kerana sahabat-sahabat dengar hadis Nabi, ma min umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70. Macam mana nak capai ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menyebut, itulah surah yang Imam baca tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tuan-tuan, alfin, kalau belajar bahasa Arab, alfin ni 1000. 1000 ni dalam kalimah angka bahasa Arab, kalimah yang paling the highest, tertinggi. Kalau kita nak sebut 100,000, kita akan sebut alfin mi'atin. Kita nak sebut alfin mi'atain, kan, 200,000. Artinya 1000 ini kalimah yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Lalu Allah Ta'ala nak nisbahkan artinya, malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan malam yang paling terbaik yang mana Allah Ta'ala pernah ciptakan malam di dunia ini, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Lalu bayangkan kalau kita betul-betul bertemu dengan hal ini, pastilah benda yang paling besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Taib. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sebagai pengakhiran apa yang anak nak sebut, inilah 4 poin utama syurga merindui 4 orang ini. Banyak kalilah nak ulang, iaitulah Nabi sebut dalam hadis yang sahih, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Tuan-tuan dengar molek. Yang pertama, Nabi SAW sebut syurga ini merindui 4 jenis manusia. Taliyal Quran, orang yang berta'amul, bertadabbur dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Ramadan. Biarkan Ramadan berlalu, tapi Al-Quran kita konsisten. Kita dah keluar madrasah Ramadan dalam keadaan kita membaca Al-Quran dengan konsisten. Satu, taliyal Quran, syurga rindu. Yang kedua, wahafizil lisan, menjaga lidah, menjaga perkataan. Ini penting kerana ia membabitkan akhlak kita. Apa gunalah kalau kita dah soleh, amal kita pun dah banyak, tapi lisan kita, tulisan kita, akhlak kita tetap benda yang sama. Menjaga lisan kita. Yang ketiga, wa mut'imal ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Tuan-tuan tolong tengok jiran-jiran kita, kan, mungkin ada lagi yang berkelaparan, mungkin banyak lagi ni nak hari raya lagi lah, kan, kita tak tahu, kita kena cari. Dan yang keempat, wasaimun fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Maka 4 golongan ini akan dirindui oleh syurga, yang mana syurga ini kita tak tahu bagaimana nikmatnya, tetapi kita boleh rasai itulah nikmat yang paling terbesar, sehinggalah disebut salamun alaikum bima sabartum. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sampaikanlah salam aku kepada penduduk-penduduk syurga disebabkan kesabaran yang telah mereka hadapi di dunia itu. Baiklah tuan-tuan, cukuplah pada malam ini apa yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat bersama. Tuan-tuan, sedikit iklan, mungkin pecutan terakhir. Anda nak sebut, kita di Seriti Saujana Utama, kan, masih ada lagi memerlukan infak. Kita nak cari rak Al-Quran. Al-Quran dah ada rak Al-Quran. Lebih kurang satu rak tu RM40, kan. Ada yang kita buat, apa kata, masukkan ke dalam rak-rak yang banyak tu, kan. Lebih kurang RM800 kita perlukan untuk program khatam Al-Quran besok dan juga lusa. Kemudian kita juga memerlukan, mungkin ada tuan-tuan nak menginfak akaun untuk surau di sekolah kita, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan anda selaku mudir ataupun guru besar merayu, kot-kotlah tuan-tuan ada nak menginfakkan. Mungkin tuan-tuan, inilah infak yang terakhir kita dalam bulan Ramadan. Bahkan ulama mengajarkan, biarlah kita ini merasai inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, inilah solat terakhir dalam hidup kita, inilah puasa terakhir, dan inilah sedekah terakhir dalam hidup kita. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'i wajhillah khutima lahu biha dakhal jannah. Hadis sahih, Nabi sebut, barang siapa yang bersedekah dengan mengharap redha Allah Ta'ala, bila dia meninggal dunia, dia akan masuk ke dalam syurga melalui pintu sedekah. Mudah-mudahan infak ini tuan-tuan boleh salurkan, dan juga wakaf ini berkekalan hingga hari akhirat, insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang itu atas kelemahan anak diri sendiri. Mudah-mudahan didoakan tuan-tuan terus istiqamah dalam berbaki masa yang ada, jangan tinggalkan walau 1 second, insya-Allah. Baik tuan-tuan, mari kita sama-sama tangguh dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.